Okey, ni saya nak tunjukkan cara untuk buat lukisan rumah daripada kita buat lakaran, plan, dia punya pandangan harapan dan juga pandangan sisi. Okey, ni contoh untuk satu lukisan rumah banglo satu tingkat. Okey, so ni daripada plan dia. Ni semua lakaran, jadi kita tak gunakan bantuan alat geometri macam apa, jangka baris. Okey, untuk buat risan lurus, jadi kita semua guna freehand. Okey, jadi contohlah kan. Jadi plan, pandangan harapan dan juga pandangan sisi kita dah pun siapkan sebelum kita lukis semula. Okey, nanti kita akan lukis lukisan ni pada skala 1:100. Okey, contoh ni kalau untuk memudahkannya lagi pada pandangan plan tu atau pandangan atas, kita dah labelkan siap-siap ruang-ruang yang terdapat lah. Ni contoh ni ruang dapur. Kemudian ada 3 bilik. Bilik tidur utama atau bilik tidur 1, bilik tidur 2, bilik tidur 3. Dalam bilik tidur utama mesti ada bilik air dan satu lagi bilik air dalam kat luar. Ruang tamu, ruang makan. Okey, jadi kalau boleh kan kita letak sikitlah ukuran bangunan ataupun yang kita nak guna ni ataupun rumah ni. Contoh dia kalau untuk lukisan ni saya cadangkan nak buat dia punya panjang dia 6, 2, 3, 3. Jadi semua dia ada 14. Okey, 14 sentimeter lah saya guna. Dan dia punya ketinggian dia adalah 6, 6, 12. Okey. Di lebihan untuk tempat letak kereta ni kita boleh tambah lah. Tambah lagi 2 ataupun okey. Jadi 6, 6, 2. Contohlah kan. Kita buat macam tu lah. Di 14 kali 14 lah secara apa? Umum dia. Okey, jadi lakaran ni sangat penting lah. Supaya kita bagi panduan kita untuk kita buat lukisan bangunan kita. Nanti kedudukan ni lebih kurang lah hampir sama apa yang kita dah buat. Okey. Okey, jadi untuk mulakan kita punya lukisan ni, eloknya kalau kita dah dapat bahagikan kita punya kertas ni kepada 4 bahagian lah kan. Okey, jadi nanti kalau kamu dah buat tu, kalau kamu dah bagi siap-siap tu pun boleh lah. Sebab saya, kalau kamu nak bagi siap-siap pun boleh. Gantunglah pada ruang dia besar mana yang kita nak buat tu. Okey. Jadi kita akan gunakan, kita yang pertama sekali kita akan lukis dia punya apa, pandangan plan dia. Okey. Okay, kita nak bagikan pada 4 bahagian. Pulanglah kepada berapa ketinggian yang kamu dapat nanti tu. Dia tak ada, dia bebas saja. Okey. Pokoknya okey, ni ruang untuk pandangan ataupun kita nak lukis lukisan plan kita dekat sini ya. Okey. Okay, jadi nak lukis lukisan plan ni besarkan ukuran tadi 14 kali 14. Okey. Yang ni penting kita tengok dulu ukuran tu adakah kita dapat buat 14 kali 14 ataupun tidak. Okay, kalau kamu rasa tak cukup ruang, okay, macam tadi saya tak buatkan, kita boleh tengoklah. Okay, kita boleh ubah dia punya, kita punya bahagian tu. Ada nak bagi dia punya cukup ruang kan. Jadi perancangan tu adalah penting lah untuk permulaan ni, untuk tak ada salah. Jadi kita boleh tambah lah. Okay, contoh. Okay, 14 kali 12, kita boleh tengok. Okay, contohnya dekat sini. Garis dulu. Atas. Jadi kita kena buat ni yang berhati-hati lah kan. Supaya tak salah lah kita buat. Okay, kalau kadang-kadang jangka lukis tu tak boleh nak buka apa luas-luas, kita kena guna yang
Kita bolehlah letakkan ukuran ni. Kita pindahkan seperti biasa. Contohnya dekat sini. Kita pindahkan ukuran kat situ. Okay. Kat situ. Kita mungkin terlalu besar. Mungkin 14 kali 12. Kadang 14 kali 14 terlalu besar. Kita boleh ubah. Okay. Jadi kita boleh ubah lah. Itu. Ni tapi tak besar 14 kali 12. 14 kali 12. Okay, sini 14. 12 cm lah. Ini dia punya petak yang besar. Okay, kemudian kita kalau ikut ukuran dia. Ni ukuran bangunan ya. Tak termasuk dia punya bumbung ataupun dia punya kan lagi. So dengan kita buat petak ni, kita akan saya akan apa, kita boleh lukis lah. Okay, saya akan cepatkan video ni lah, nanti kamu boleh tengok kemudiannya. Kamu boleh lukis petak yang besar ni. Okay. Ini contoh plan lantai yang telah pun dilukis kemudian mengikut skala sebenar. Okey, skala yang digunakan adalah 1:100. Okey. Okey, kalau kita tengok ni ada sikitlah beberapa perubahan yang berbanding dengan lakaran tadi. Okey. Perubahan ni dapat saya buat sebab bila kita dah lukis guna skala pun saiz dia, kita dapat tengok adalah yang tak berapa sesuai kan. Okey. Jadi kalau kita lukis ni, kalau kita tengok pastikan ukuran tadi yang 14 kali, kalau ikut bangunan saya 14 kali dengan 10. Okey. 14 kali dengan, saya tambah lagi 2 kat sini lah untuk bahagian garaj. Okey, untuk tambahan bahagian garaj. Dan okey, kita punya binaan ni pastikanlah kita dah ikut yang skala yang sebenar. Maksud dia kalau contoh pintu utama ni kita guna pintu, contohlah saya guna pintu jenang tengah. Tanpa jenang tengah. Okey, jadi ukuran dia kalau tak salah, kalau kamu tengoklah, kamu tengok sama je 1.8 Okey, contoh spesifikasi dia, kelebaran dia 1.8 cm ataupun 18 cm 1:100. Jadi untuk setiap tingkap yang digunakan, pastikan kelebaran dia, kalau selalunya kerana standard untuk apa tingkap ni adalah kalau ikut 600 600 mm. Jadi kalau 1:100 jadi tinggal dia 6 mm saja dekat sini ya. Mm. Okey, dan juga pintu Okey, pintu pastikan kamu buat pintu, kalau tengok pintu keluar masuk ada 2 saja. Ini pintu utama dekat sini dan juga pintu lagi satu pintu keluar dekat bahagian dapur. Jadi ukuran dia ada satu garisan garisan ni saya tak silap ni bahagian depan ni saya silap ni. Okey. Jadi untuk menunjukkan perbezaan aras lantai lah dari luar rumah dengan dalam rumah, dan rumah lagi tinggi maksudnya. Dan juga perbezaan lantai untuk pintu ni, kalau kamu tengok berlaku ada dekat bilik air. Tapi kalau untuk besok bilik biasa macam bilik tidur apa, tak ada perbezaan aras lantai lah, jadi tak perlu ada garisan. Okay. Dan nak menunjukkan dinding ni, contoh kita guna lagi ni jenis berlepa, jadi mesti ada simbol ni lah, simbol yang condong 45 darjah ni. Okay. Dan juga garisan bumbung. Okey, jadi bumbung yang digunakan ni ada 2 jenis bumbung. Okey, kalau kamu dapat perasan lah, untuk bumbung untuk main building dia kata bumbung limas. Dan bumbung tambahan untuk bahagian garaj ni adalah bumbung tebing. Jadi kalau kamu tengok garisan bumbung ni ataupun cucur atap dia berada di dalam longkang. Okey, berada dekat dalam longkang. Okey. Jadi yang ni kita dah lukis. Jadi kalau kamu tengok semua ukuran pintu ni, kalau tak silap saya lah, kalau bilik air ni dia 750 mm ataupun 7.5 mm. Kalau kita nak lukis 1:100, untuk pintu bilik 900 ataupun 9 mm lah. Okey, tebal dinding kalau tak salah berapa?
2.5 dan 250. Okey. Jadi ada setengah ni lukisan macam longkang ni, ada yang tak, saya tak ikut skala lah, tapi kamu kena buat, kalau lukisan sebenar mesti kena ikut skala. Okey. Ini adalah, jangan lupa untuk longkang mesti ada aliran keluar air lah pada mana-mana penjuru longkang lah, tak kisahlah ke atas ke kiri ke kanan ke, kamu mesti ada aliran keluar air longkang, mesti ada keluar. Okey, jadi kita tengok pula lukisan pandangan hadapan. Okey, untuk lukisan pandangan hadapan, okey, kita akan wujudkan lah daripada pandangan atas. Okey, daripada pandangan atas kita akan wujudkan dia. Okey, kita bumbung dan okey, wujudkan ke bawah. Okey. Dan yang paling penting kat sini kita nak tentukan dia punya dekat mana kita nak start kan. Okey, dekat mana kita nak start dia punya lukisan ni. Contoh, ambil lah dekat sini ada ruang ni. Buat garisan dekat sini. Okey. Okey, dekat sini kita akan tentukan lah selalunya aras konkrit lah, kaki 5 tu kan, aras konkrit satunya tebal 100 mm ataupun 1 mm sahaja, sangat nipis. Jadi kadang-kadang kalau garisan yang sangat tebal tu dia jadi tak nampak sangat lah. Contohnya kat sini dia punya tebal 100 mm dan juga ketinggian aras lantai. Okey, aras lantai tu maksudnya tinggi daripada sini lah. Daripada sini 100 tambah lagi 100 kita dapat aras lantai. Okey. Jadi kalau untuk aras lantai ni saya turunkan dulu lukisan dia punya bangunan. Okey, dinding dia bahagian tepi dinding, okey, kiri kanan. Okey, saya dah turunkan dinding bahagian kiri. So, okey, apa tujuan kita turunkan bumbung dan juga dinding sebab sekali lagi kita nak buat berdasarkan dia punya ketinggian aras ceiling. Okey, aras ceiling standard dia 3500 mm ataupun 35 cm lah. Sebab kita nak gunakan ni, kita translate pada satu ni sebab 100. Jadi, kalau kita nak start dari bawah sekali, kan? Kalau nak start dari bawah sekali, kita kena tambah lagi 2 lah. Sebab dia kira ni aras konkrit. Kemudian kena tambah lagi 1 untuk aras lantai. So, kalau kita nak pindahkan ukuran 3.7. 3.7 daripada sini tepi. Senang kalau kamu rasa nak juga guna. Galakkan guna lukis ataupun pindahkan ukuran yang betul lah. 3.7 tu tinggi dia kat sini. 3.7 tu tinggi kat sini. Jadi kita nak lukis kita punya bumbung. Okey. Tuan kat sini dia punya garisan tengah untuk. Okey, kita buat jenis bumbung tebing. So saya tukar yang ni kat sini dulu. Okey, dia kata kecuraman bumbung adalah 30 darjah. Okey, selalunya kita ambil standard lah 30 darjah. 30 darjah. Okey. Inilah cara dia untuk kita tentukan. Kalau kamu tengok ni, dia kena dekat betul-betul dekat sini dekat 3.7. Kalau kamu nak ukur daripada aras lantai 3.5 lah. Saya ambil 3.7 sebab daripada bawah sekali. So, kecuraman 30. Okey, letakkan bagi kena garis. Okay, sebabkan dia ni bumbung jenis bumbung tebing. Okey. Dia punya selalunya okey, dia akan nampak lah papan tumpu kasar selalunya tebalnya 150 mm ataupun 1.5 mm. Okey, 1.5 mm. Sangat kecil. Sampai 2 mm. Okey. Satu tumpu kasar yang sebelah kiri. Untuk sebelah kanan pula. Okey, kalau kita dapat ni bumbung Okay, sebenarnya garisan unjuran ni dapat 2 dah cantik lah garisan unjuran kan. Okay.
Jadi sepatutnya akan dapatlah ketinggian yang sama lah sepatutnya. Bahagian sebelah kiri dan juga sebelah kanan kita akan dapat ketinggian yang sama. Okey. Dapat dia punya tumpu kasau ni sebab dia bumbung jenis apa? Tebing. So dia nampak tumpu kasau dia. Yang penting ketebalan tumpu kasau lah. Tapi kalau standardnya yang saya beritahu tadi adalah 150 milimeter. Okey, sikit. Ni sebab dia punya bahagian apa tiang kat sini kan. Tiang dah. Okey. Okay, selalunya kita nak bagi nampak seragam. Kadang-kadang kalau kita boleh lukis kat sini. Yang juga jaraknya tebal dia pun 150 mm. Ini penting dekat sini lah. Ni dia punya ketinggian bumbung tu. Selalunya ketinggian di ceiling ya daripada aras lantai 3.500 mm. Ataupun kalau kita ambil ukuran ni daripada lantai bawah sekali, kita ingat aras lantai dan aras konkrit, so tambah lagi 2 jadi 3.700. Saya ambil dari bawah sekali, tarik sampai sini. So dia punya kecurunan 30 darjah. Jadi pastikan kecurunan tu betul-betul 30 dekat sini. Baru kita garis. Okey, sampai kat tengah ni kita dah ada garis. Lepas tu kita dapatlah bahagian tinggian, bahagian tepi atau bahagian cucuk atap dia. Jadi dia macam tu kan. Kita letak macam tu. Ini betul-betul pada ketinggian 3.700 kat sini lah. Okay, saya nak terangkan lah kat sini bagi nampak. Nampak? Ni ketinggian ceiling. Yang ceiling dia. Okay. Ikan dia betul lah. Okay. Tak kira lah pakai kalau buat lagi limas ke. Macam kaedah yang sama juga nak tentukan dia punya ketinggian dia macam. Okay, saya akan lengkapkan pandangan hadapan. Okay, contoh pandangan hadapan yang telah pun disiapkan. Kalau kamu tengok ni. Okey, perbezaan bumbung dekat sini, bumbung tebing, bumbung limas. Kalau kamu tengok kecurunan dia sama. Okay, kecurunan dia sama. Beri tambahan kat sini, dia naik sampai kena kat sini lah ketinggian dia. Dia lagi tinggi lah untuk bahagian main building, untuk bahagian bumbung limas. Okay. Dan okey, kalau kamu tengok bumbung limas ni juga, dia punya tumpu kasar ada dekat bahagian sini lah. Okay, kalau ni dia ada perbezaan sikit. Okay, perbezaan lah. Dia macam lebih sikit untuk bahagian tebing ni. Okay, kemudian okay, boleh tengok dekat bahagian lantai aras konkrit tu kan. Okay, kalau kamu tengok kat longkang kat sini dia naik macam tu kan. Okay, jadi kita ambil bahagian sebelah sini turun, dia ada garisan ni untuk dekat aras konkrit lah bawah. Okay, dinding ada kat hujung ni, ni ada tiang ni. Tiang ni satu lagi ada kat sini lah. Okay, patutnya ada satu tiang lagi kat bahagian sini. Ini tiang. Okay. Okay, kemudian simbol. Okey, simbol ni contoh saya guna ni pintu apa tanpa jenang tengah. Sama pada tanpa jenang tengah ni pastikan ukuran selalunya tinggi 2.1 ataupun 2100 mm daripada aras lantai. Okey, 2100 mm daripada aras lantai. Maksudnya kalau okey, ni dah bahagian aras konkrit, dia ada satu. Kalau kamu tengok nampak ni. Pintu ni ada satu ruang kosong kecil saja sebab dia 1 mm. Yang tinggi ni 2.1. Pastikan ikut simbol yang sebenar.
Okay, dan untuk tingkap ni selalunya standard dia 900 mm daripada aras lantai 900 mm daripada aras lantai. Okay, jadi selalunya kan, selalunya tinggi ni sama. Satu lagi tips kamu tengok tinggi pintu dengan tingkap mesti sama. Okay. Jadi nak selamat kamu tengok tinggi yang sama, lepas tu kamu tengoklah ukuran tingkap, selalunya tinggi dia 1.1200 1200 okey 1200 mm ataupun 12 mm lah. Jadi nak selamat ikut ketinggian sama baru dia ambil pindah ketinggian sahaja. Okay, selalunya kita nak tengok dua. Ni contohlah kita buat dua saja timbul tingkap. Pastikan tingkat rasa ketinggian bumbung betul. Betul. Okay, dua jenis yang berbeza, betul ada dua tingkap. Sekurang-kurangnya lah, nak lebih boleh. Okay, ini pintu utama. Okay, kemudian kita tengok pula lagi pandangan sisi. Okay, sekarang kita tengok untuk pandangan sisi. Okay, pandangan sisi yang saya tuliskan kat sini. Okay, jadi okay, garis 45 mesti kena buat lah kat sini. Okay, dan juga kita akan wujudkanlah garisan bumbung dan garisan dinding. Okay, ketinggian dia kita boleh tengoklah dekat sini. Kita boleh ambil daripada pandangan hadapan yang sedia ada. Kita dapat tengok perbezaan dua jenis bumbung, iaitu dekat sini untuk bumbung tebing, macam ni rupa bumbung tebing, dan bumbung limas macam biasalah, nampak bentuk segitiga daripada pandangan sisi. Okay, dan tumpu kasau ni kita boleh ambil unjurkan daripada sebelah sini. Kalau kita tengok untuk bumbung tebing tak nampak, dia tak ada kasau dia. Okay, jadi saya akan unjurkanlah kalau tingkap ada 1, 2, 3, 4 tingkap kat sini. Okay, untuk bilik air ni tingkap untuk ram kaca tetap. Kita akan gunakanlah spesifikasi dia ya. Dia punya tinggi. Okay, tinggi tingkap kita tengok semua kita ambil daripada pandangan hadapan Kita boleh unjuk tinggi maksimum dia. Kemudian kita boleh ukurlah ketinggian dia. Kalau tingkat kaca tetap ni 400 Jadi selalunya dia ada 3 atau 4 keping dia punya kaca tu. Ini adalah tingkat NCL jenis biasa saja, 2. Okay, jadi yang ni untuk ukuran lukisan bangunan, tak kira lah kamu nak guna macam mana pun. Dia bergantung lah, pastikan simbol yang kamu lukis tu simbol yang betul lah. Kalau kamu guna tingkap ke, ni saya tak buat pintu gelasar, kamu kan buat pintu gelasar pun boleh Okay, jadi ini yang agak yang simple lah yang nak tunjukkan. Dia ada dua jenis bumbung dan juga perbezaan aras ketinggian okay. Jadi kalau kamu tengok ni mungkin ada sedikit perbezaan Jadi kamu kena gunakan, pastikan kamu buat dengan teliti lah, baru ada pastikan kejuruplanan tu betul. Okay, saya harap ini dapat membantu kamu nak membuat lukisan bangunan.